Bismillahirrahmanirrahim. Dari kelahiran hingga kenabian dan kerasulan. Silsilah dan kelahiran Nabi SAW. Telah dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW pada 12 hari bulan Rabiul Awal, tahun gajah, yakni di tahun tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha Al-Ashram menyerang Kaabah, tetapi dibinasakan oleh Allah dengan cara yang menakjubkan, di mana ceritanya dinyatakan di dalam Al-Quran. Itulah riwayat yang paling masyhur di kalangan ulama. Dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW pada 12 bulan Rabiul Awal. Masa tu tahun 1 Hijrah tak ada lagi. 1 Hijrahnya bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini belum hijrah. Tapi bulannya sudah ada. Tahunnya tak ditetapkan. Tahun hijrahnya ialah hijrah Nabi di Makkahul Mukarramah. Adapun bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, itu bacaan betul, Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Orang Melayu kata Jamadil Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, itu nama Melayu. Dah jadi Melayu. Bahasa Arabnya Jumada, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Jumadal Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan Arab mengikut peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Orang Iran tahun hijrah dia peredaran matahari. Tahun hijrah dia lain dengan tahun hijrah kita. Tak jadi dosa. Itu ilmu falak, mengikut peredaran. Dan di sana ada kekhilafan tentang kelahiran. Ada kata 12 bulan awal, ada kata hari bulan yang lain. Itu khilaf. Yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Berlaku di tahun tentera gajah menyerang Kaabah. Apabila Abraha Al-Ashram, pemimpin Habasyah yang memerintah negeri Yaman, betul sebagaimana takwil ahli ta'bir mimpi yang kita baca dulu, bahawa Yaman diserang oleh Habasyah. Ditawannya Yaman. Bila dia melihat orang-orang Arab memuja Kaabah yang diminta oleh Ibrahim AS, lalu Abraha menyuruh buat Qulais. Qulais ni ialah rumah macam Kaabah juga. Nak suruh orang pergi ke situ, tak pergi ke Mekah. Dia buat Qulais. Nak lawan Nabi Ibrahim AS, Abraha ni. Nak lawan Nabi Ibrahim yang buat Kaabah. Dia buat Qulais di sana. Tiba-tiba bukan orang pergi puja, orang Arab pergi berok. Bila orang berok dekat Qulais, Abraha pun marah, panas hati, membentuk bala tentera untuk menyerang Mekah dan merobohkan Kaabah, nak balas dendam. Bila sampai tengah jalan, dirampahnya unta, dirampahnya kambing untuk makanan bala tentera dia. Belum masuk Mekah, Abdul Muttalib, tak kira Nabi, datuk Nabi, datang jumpa Abraha. Jumpa Abraha, minta ganti unta dengan kambing yang dirampas. Minta ganti unta dengan kambing yang dirampas. Abraha heran. Dia mari nak roboh Kaabah. Patutnya halang dia serang Kaabah. Ni dak Abu Talib minta ganti unta dengan kambing yang dirampas. Barang sangat. Dia kerajaan besar. Ganti unta dengan kambing mudah je. Hari ni orang bagi subsidi. Lembu kambing ribu-ribu ekor. Ni tak sampai ribu. Maka Abraha tanya, mudak bimbang kami nak serang rumah yang kamu puja. Apa Abdul Muttalib jawab? Inna lil baiti rabban yahmih. Inna lil baiti rabban yahmih. Bagi rumah itu ada Tuhan yang menjaga dia. Tak ada Muttalib. Ini taukid Nabi, belum lahir Nabi lagi. Bagi rumah itu ada Tuhan yang menjaga dia.
Memang bila Abrahah nak serang, Allah Ta'ala mengutuskan tayran ababil yang disebut dalam Quran, kawan-kawan burung yang membawa batu-batu yang kecil menyerang tentera Abrahah. Dibinasakan semuanya dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Di tahun inilah, tahun peristiwa yang menakjubkan ini, dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hari itu menjadi hari yang paling bahagia kepada muka bumi ini sejak dilahirkan. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hari yang paling bahagia bagi penduduk bumi, kerana dia menjadi rasul pada seluruh dunia. Baginda adalah dari silsilah yang baik, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf, Abdul Manaf, tak ada L tu, Abdul Manaf. Manaf ni nama berhala masa tu, zaman jahiliah. Jangan beri nama anak Abdul Manaf, tak masuk dalam nama Tuhan Al-Manaf. Sebab itu ulama menegur kalau orang ada nama Abdul Manaf, tukar nama lain. Pergi jabat pendaftaran, tukar nama lain. Itu nama jahiliah, walaupun tok kiri Nabi. Sebab kita tak tahu nama juga tok yang Nabi, bukan nama Tuhan. Orang Melayu tak tahu makna. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Mudrikah, bukan Madrakah, Mudrikah. Mudrikah, M-U-D-R-I-K-A-H, Mudrikah. Bin Ilyas bin Mud'ar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampailah silsilahnya sehingga Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Alaihimassalam, bukan alaihimassalam. Silsilah sehingga Adnan sahaja menjadi sepakat ulama. Adapun selepasnya berlaku percanggahan pendapat. Yang tak ada khilaf kalangan ulama sehingga Adnan saja. Lepas pada itu tidak ada riwayat yang sahih. Walaupun ada kitab duduk sebut silsilah Nabi sampai tu Adam, yang tunjuk gambar pohon kayu pula, pohon kayu rendang pula, daripada Nabi silsilah sampai ke tu Adam. Beli pula pohon kayu tu, letak dinding pula. Itu riwayat yang tidak sahih. Yang sahihnya sekadar Adnan sahaja. Belum pada tu tidak ada catatan, bergantung pada ingatan, kerana masa tu tak ada kertas. Kertas tak ada, orang pandai menulis tak banyak. Kalau menulis pun pada tulang belulang, pada kulit kayu, tak ada kertas lagi, bergantung pada ingatan. Jadi ingatan yang kuatnya sekadar Adnan saja. Padahal silsilahnya siapa? Pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Silsilah sehingga Adam sahaja menjadi sepakat. Silsilah sehingga Adnan sahaja menjadi sepakat ulama. Adapun selepasnya berlaku percanggahan pendapat. Mengenai hal tersebut, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisha min Kinanata, wastafa min Quraishin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di kalangan keturunan Ismail. Ia memilih Quraisy dari kalangan Kinanah dan memilih Bani Hashim dari kalangan Quraisy, dan ia memilihku dari kalangan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang lain, Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Inna Allah khalaqal khalqa thumma ja'alahum firqataini faj'alani fi khairihim firqa thumma ja'alahum qabaila faj'alani fi khairihim qabila thumma ja'alahum buyuta faj'alani fi khairihim baitan wa nafsa. Rawahu Tirmizi. Sabda Rasulullah SAW, aku ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk ini
kemudian ia menjadikannya dua golongan, maka ia telah menjadikan aku dari golongan yang paling baik. Kemudian ia menjadikan mereka bermacam-macam kabilah, lalu ia menjadikan aku dari kabilah yang paling baik. Kemudian ia menjadikan mereka dari kalangan rumah-rumah yang banyak, lalu ia menjadikan aku dari rumah yang paling baik dan menjadikan orang yang paling baik. Ini hadis mengikut apa yang diberitahu oleh Allah pada Nabi SAW, bukan cakap besar. Nabi tak cakap besar. Nabi menyampaikan apa yang Allah Ta'ala beritahu pada dia. Hadis yang lain, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu, rawahul Bukhari. Orang-orang yang terpilih di masa jahiliyah adalah orang yang terpilih juga di kalangan Islam kalau dia mengerti. Semua hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala pilih Nabi kalangan yang terbaik, kalangan manusia, yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah ke seluruh dunia. Berbeza dengan Nabi-Nabi di zaman dahulu. Nabi-Nabi zaman dahulu dipilih untuk kaum dia saja, umat dia saja, dan zaman dia saja. Adapun Nabi akhir zaman ini untuk seluruh dunia. Dan Allah Ta'ala beri sedikit ilmu kepada manusia di akhir zaman, yang kita tengok sendiri ilmu tak ada pada zaman Nabi SAW, tetapi yang berlaku selepasnya menunjukkan benar kerasulannya. Allah Ta'ala beri ilmu, manusia boleh mencipta alat-alat yang canggih, yang terkini, mencipta dan mereka kapal terbang yang laju, boleh muat ramah pula, laju beberapa jam saja boleh pusing dunia. Mencipta alat-alat perhubungan, bukan sahaja telefon wireless tanpa wayar, mencipta pula internet, teknologi maklumat, sehingga tidak ada sempadan di seluruh dunia melalui satelit disebarkan maklumat itu. Maka cukup bagi akhir zaman Allah Ta'ala pilih seorang Rasul saja, Muhammad SAW. Dia beri pada Rasul ini mukjizat ilmu, mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Yang pertama dipilih kalangan terbaik. Allah Ta'ala suruh Ibrahim alaihissalam yang berjaya dalam ujian menghadapi Namrud, raja Babylon yang menakluk dunia. Ibrahim seorang diri menentang raja Namrud, menentang syirik, kufur, yang tidak menerima ketuhanan Allah yang Maha Esa. Dengan keberaniannya Ibrahim yang berhujah dengan Namrud, kalah Namrud dalam berhujah. Pembesar-pembesar Namrud kalah berhujah dengan Ibrahim. Ibrahim mendapat hidayah wahyu daripada Allah. Namun Ibrahim dihukum dengan hukuman yang kejam, dibakar dalam api yang besar. Betapa besarnya api yang dinyalakan sehingga tak boleh nak dekat. Lalu bala tentera Namrud menggunakan minjanik, iaitu senjata berat di zaman dahulu, untuk melontar Ibrahim. Mengikut adatnya dengan minjanik itu sudah mati, tapi tak mati. Jatuh dalam api yang besar, tak hangus. Ibrahim selamat dalam api. Mereka melihat mukjizat Ibrahim alaihissalam. Namun ayah Ibrahim sendiri tak terima, raja pun tak terima. Ibrahim dihalau oleh ayahnya, dihalau oleh kerajaannya, Raja Namrud, berhijrah ke Palestin. Ibrahim berhijrah ke Palestin, tinggal di Palestin. Maka Ibrahim lah yang buka Palestin. Orang Yahudi duduk mengaku Palestin ni hak dia. Itu tak betul. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan musliman
wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan Kristian. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Kristian. Ibrahim adalah penganut Islam. Dan Ibrahim tidak musyrikin, tidak menyembah berhala. Orang Kristian kata Ibrahim Kristian. Orang Yahudi kata Ibrahim Yahudi. Orang musyrikin kata Ibrahim adalah musyrikin. Sehingga orang Hindu melantik Tuhan Brahma. Brahma ni daripada Ibrahim, mengikut satu riwayat. Kerana Ibrahim dilahirkan di Babylon bersempadan dengan India, maka tidak mustahil ada pengikut dia pergi ke India membawa ajaran Brahma, ajaran Ibrahim, tetapi sudah jadi menyeleweng, dah jadi sesat bila makan masa 1000 tahun, menyebabkan mereka menganggap Ibrahim adalah Tuhan. Orang musyrik Mekah juga kata Ibrahim adalah Tuhan. Dia buat patung letak Kaabah. Orang Hindu pula salah satu Tuhan dia Brahma. Brahma dia kata orang Hindu ada 3 muka. Ada tiga muka. Dia Tuhan Hindu ni dia boleh buat tangan lapang, tangan berapa, hidung banyak pula cabang. Tangan lapang. Kita kalau ada tangan lapang sudah buat kerja lah. Banyak tangan tu. Ni siapa lapang tangan. Ibrahim ada 3 muka. Salah satu daripadanya cacat kerana ditampur oleh Tuhan Shiva. Tuhan kena tampur. Tak tubik Tuhan Ibrahim ni kerana muka dia ditampur oleh Shiva. Shiva ni Tuhan yang menjaga peperangan mengikut kepercayaan dia. Jadi balik orang Yahudi kata Yahudi negeri dia, Ibrahim buka. Ibrahim adalah Muslim, adalah Islam. Dan Allah Ta'ala lahirkan daripada Ibrahim 2 anak, iaitulah Ishak dan Ismail. Daripada Ishak lahirnya Yaqub. Daripada Yaqub lahirnya kaum Bani Israel. Dan kaum-kaum yang sepertinya, keturunan Sam, Semitic. Ada orang tulis dia kata Uncle Sam. Sam tu bapa orang Yahudi lah. Tulis dia kata pula dah. Tak tahu kala. Tak apalah, itu cerita. Sam bin Nuh alaihi salam. Daripada Sam lahirnya Ibrahim, bangsa Semitik, dan berkembang jadi berbagai bangsa. Banyak bangsa setelah 1000 tahun. Daripada Yaqub bin Ishaq lahirnya bangsa Yahudi. Daripada Ismail bin Ibrahim, Yaqub bin Isa bin Ibrahim alaihi wassalam, lahirnya bangsa Yahudi, banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, lahirnya bangsa Arab. Allah Ta'ala pilih daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, iaitulah abang pada Ishaq, dilahirkan daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah Ta'ala memerintah Ibrahim menghantar puteranya Ismail yang masih bayi kecil, dihantar ke Makkatul Mukarramah yang disebut dengan Wadin Ghairi Zara'in, lembah yang tidak ada tanaman, tak ada taman. Di sinilah diletakkan Ismail dengan Hajar ibunya, dan dilahirkan daripada zuriat ini Muhammad, kabilah Quraisy. Daripada Quraisy dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut li ilafi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjadi kelaziman kaum Quraisy, mereka melakukan perjalanan di musim sejuk dan musim panas. Mereka hendaklah mengabdikan diri kepada Tuhan yang punya rumah ini, Kaabah, yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam, didirikan di Makkah, yang memberi makan pada mereka ekonomi, memberi keamanan kepada mereka, iaitulah negara berdaulat yang berkuasa, memberi keamanan diberi oleh Allah Ta'ala. Allah sebut Quraisy daripada zuriat Ismail bin Ibrahim, lahirnya Quraisy. Setelah Ismail berkahwin dengan wanita Jurhum, kabilah Arab. Jurhum
lahirnya kabilah Quraisy. Quraisy dia diletakkan oleh Allah di Makkahul Mukarramah. Quraisy ni asal makna dia jerung, ikan jerung. Sejenis ikan yang hidup di lautan yang luas, yang besar, yang hebat. Ini kehebatan. Tak tahu mengapa hikmat dinamakan Quraisy, wallahu a'lam. Quraisy yang tinggal di Mekah, bumi yang tak ada tanaman, yang tak ada tumbuhan. Air Zam-Zam yang ada tak cukup, mesti cari makan. Sejuk kena cari pakaian. Pekakah nak buat rumah kena ada. Di Mekah tidak ada kayu, tidak ada besi, tidak ada apa, tak ada tanaman. Mereka terpaksa keluar. Berkeluar kena balik kerana doa Ibrahim alaihi salam menjadikan manusia rindu pada Kaabah. Mereka kena balik. Maka mereka melakukan rihlatasy syita'i was-sayf, perjalanan musim sejuk dan perjalanan musim panas. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Masa itu terusan Suez belum ada. Semenanjung Arab adalah penghubung 3 benua besar. Benua Asia, benua Afrika dan benua Eropah. Tengok dalam peta Semenanjung Arab. Ini diatur oleh Allah Ta'ala. Dan Quraisy yang kehausan, yang lapar, kesejukan, terpaksa cari barang. Maka musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Kerana Yaman ni negeri yang panas. Musim sejuk agak kurang sejuk, mereka pergi ke Yaman. Musim panas pula mereka pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Syam ni sangat sejuk. Musim panas cuacanya sederhana. Mereka melakukan pelayaran 2 musim, iaitulah musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk pergi ke Yaman, balik ke Mekah. Duduk di Mekah pergi ke Syam. Kemudian habis musim panas mereka balik ke Mekah. Musim sejuk pergi ke Yaman pula. Ini diatur oleh Allah Ta'ala. Yaman adalah pengkalan kepada negeri-negeri timur, iaitulah China, India, alam Melayu, termasuklah Parsi. Syam pula pengkalan di wilayah barat, Eropah, utara Afrika dan negeri Asia Tengah. Ini diatur oleh Allah Ta'ala. Quraisy membawa barang daripada timur, barang China, India, Parsi, dibawa balik ke Mekah, tinggal sebahagian, pergi ke Syam, tukar pula dengan barang barat. Jadi Mekah penghubung di antara timur dan barat. Diatur oleh Allah Ta'ala mengikut istilah hari ini bandar metropolitan, bandar negara yang menghubung dengan dunia luar, dicipta oleh Allah Ta'ala. Penduduknya pula tak ada sekolah, tak ada universiti, tak ada ahli kitab. Kuasa-kuasa besar dah ingin nak pergi ke situ kerana negeri tak ada hasil, negeri yang terpencil, jauh daripada ahli kitab, masyarakatnya ummiyin, buta huruf, segelintir saja yang tahu membaca dan menulis. Dan Allah Ta'ala pilih Muhammad SAW daripada kalangan tak tahu baca, tak tahu menulis, mempunyai kebijaksanaan, ilmu, akal yang kuat. Diturunkan Al-Quranul Karim yang dibaca terus ingat, dengar-dengar ingat. Dilahirkan para sahabat kalangan Quraisy yang disebut oleh Nabi khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Mereka yang pilihan di masa jahiliyah, pilihan di masa Islam bila mereka masuk Islam dan mereka faham. Maka Nabi SAW pada awalnya menerima sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Setelah berhijrah ke Madinah, menerima sahabat-sahabat yang kerah menentang Islam, akhirnya masuk Islam. Seperti Khalid bin Walid, Ammar bin As, Muawiyah, Abu Sufyan, dan anak dia Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, anak-anak Abu Sufyan, dan banyak lagi kalangan lain. Mereka adalah kerah menentang Islam, berperang, ada yang mati, ada yang hidup. Yang hidup ni adalah khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu.
Mereka yang pilihan di masa jahiliah. Cerdik tapi jahat. Cerdik jahat. Lawan Islam pada awalnya. Bila masuk Islam jadi faham. Dipilih juga bersama dengan Islam. Maka digabungkan kalangan muhajirin dan ansar. As-sabiqun al-awwalun. Mereka yang awal masuk Islam dengan mereka yang akhir masuk Islam. Digabungkan, mereka menjadi kekuatan jamaah bersama dengan Nabi SAW. Jamaah yang hebat, yang ditarbiyah, yang hidup di padang pasir, mengharungi padang pasir, menghadapi segala kepayahannya dengan sabar. Dan mereka menjadi manusia yang paling penyabar, menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia selepas itu. Dan Quran, mukjizat ilmu, menjadikan mereka bangsa yang hebat. Dengan Quran, mereka ikut Quran, petunjuk Quran. Negara Madinah yang ditegakkan itu menjatuhkan dua kuasa besar, Parsi dan Rom. Parsi jatuh, Rom jatuh, dua kuasa besar. Dan Islam menjadi kuasa besar tunggal yang memerintah dunia selama 1300 tahun lebih. Di sinilah kehebatan Allah Ta'ala melantik Nabi Muhammad SAW dalam masa 23 tahun berdakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dimatikan Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala melahirkan kumpulan Islam yang mengganti Nabi. Kumpulan Islam yang ganti Nabi. Dan kumpulan Islam ini silih berganti. Habis satu kumpulan, naik satu kumpulan. Habis kumpulan, Rasul tak ada lagi. Yang adanya kumpulan. Firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada kalangan kamu satu ummah yang berdakwah kepada kebajikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Mereka itulah yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Hendaklah ada satu ummah. Para ulama mengatakan ummah manusia ni ada 3 kumpulan, 3 ummah secara kasarnya. Yang pertama ummah dakwah, yang kedua ummah ijabah, yang ketiga ummah ittiba'. Ummah dakwah ialah seluruh manusia di seluruh dunia, yang Islam dan bukan Islam, Islam dan kafir. Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna umat Muhammad? Wajib didakwah, ajak dia masuk Islam, tak boleh ikut dengan ajaran yang lain dengan tidak ada paksaan. Itu makna ummah dakwah. Yang kedua ummah ijabah, ummah yang sudah masuk Islam. Yang masuk Islam ni pula ada yang beramal, yang sederhana, yang tak beramal dengan Islam tapi Islam. Yang ketiga ummah ittiba', ummah pengikut yang menyambung perjuangan Nabi, yang disebut yad'un ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang berdakwah kepada al-khair. Al-khair ialah kebajikan. Kebajikan itulah kebajikan dalam hubungan dengan Allah, hubungan diri, hubungan dengan keluarga dan manusia, hubungan dengan alam, iaitulah seluruh ajaran Islam. Amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh dan mencegah, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Menyuruh sekuat-kuatnya ialah dengan kuasa pemerintahan. Tak ada kuasa pemerintahan dengan cakap dan tulisan. Tak ada lagi benci dalam hati. Mesti ada ummah yang menyambung perjuangan Nabi SAW. Mesti berusaha Islam itu memerintah, tamkin, berdaulat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada sesiapa yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh daripada kamu, bukan semua kamu, daripada kamu, iaitulah ummah ittiba',
yang mengikut Nabi tadi. Allah Ta'ala berjanji, la yastakhlifannahum fil ard, mereka akan memerintah negeri di atas muka bumi, menjadi khilafah. Khilafah ni iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan Islam dan mengurus dunia dengan Islam, itu makna khilafah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, Allah Ta'ala jadikan agama Islam berkuasa, agama yang diredha berkuasa. Allah Ta'ala tukar daripada ketakutan kepada keamanan. Pada Islam ditegakkan, segala perampok, segala penyamun, segala pembunuh, segala penjahat takut. Takut dengan apa? Dengan hukum-hukum Allah. Hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir, hukum muamalat dan hukum yang lain berkuasa, maka negeri menjadi aman. Menjadi aman. Dan memanglah apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi wafat, disambung oleh Khulafa' Rashidin, disambung oleh kerajaan-kerajaan yang mengikut Islam. Selepas daripadanya, negeri menjadi aman. Menjadi aman. Penipu pun jarang-jarang, menyebabkan negeri-negeri asing menghantar peniaga-peniaga mereka. Peniaga daripada China, daripada Eropah, daripada Afrika, dari mana datang ke negeri Islam. Mereka diberi perlindungan, diberi keamanan. Mereka tengok sendiri. Namun puak-puak yang memerintah, Kristian baik, Yahudi baik, musyrikin baik, rasa takut dengan Islam. Takut dengan Islam. Bukan Islam ni jahat, Islam ni baik. Takut ke baik. Pasal apa dia jahat? Kalau Islam berkuasa, dia tak boleh nak buat jahat. Kalau Islam berkuasa, tak boleh menipu, tak boleh berzina, tak boleh minum arak, tak boleh nak buat jahat. Itu sebenarnya. Raja-raja dan pemimpin-pemimpin ni memang suka arak, suka berzina, suka buat jahat, suka benda-benda mungkar. Dan sebab itu mereka takut Islam ni naik. Maka mereka lawan Islam habis-habisan. Pada masa orang Islam kuat, mereka tidak boleh mengalahkan Islam. Bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, orang Islam jadi lemah, mereka menjatuhkan kerajaan Islam. Kerajaan Islam dijatuhkan, tapi agama Islam tak mati. Tak mati. Rasul tak ada, tapi ada kumpulan ummah, kumpulan Islam. Disebut dalam ayat-ayat yang banyak. Ayat yang dibaca tadi 3 sifat. Ayat yang lain Suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menyeleweng di kalangan kamu daripada Islam, daripada agamanya, Allah Ta'ala tahu ada orang Islam menyeleweng, menyebabkan Islam ni, kuasa Islam jatuh. Namun Islam tidak mati. Allah Ta'ala mendatangkan satu kaum, satu kumpulan di kalangan orang Islam. Sifat-sifatnya yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang pertama, Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Yang kedua, mereka menunjukkan merendah diri kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan keperkasaan, keberanian terhadap orang yang melawan yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Yang ketiga, mereka berjihad, bersungguh perjalanan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang demikian adalah kelebihan Allah Ta'ala beri pada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala maha luas kurnia lagi maha mengetahui.
Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Yang keempat, syarat kumpulan Islam ini. Innama waliyukumullah wa rasuluhu, yang menjadi wali kamu, yang diberi wala. Wala ni kesetiaan kepadanya, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul secara mutlak. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Dan orang-orang yang beriman, pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin dia yuqimuna as-salah, yang mendirikan sembahyang, wa yu'tuna az-zakah, yang menunaikan zakat. Yuqimuna as-salah, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah. Wa yu'tuna az-zakah, iaitu menunaikan zakat, ekonomi Islam yang adil. Wa hum raki'un, dan mereka tunduk kepada Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berwalikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang bersifat sifat-sifat yang tersebut di atas, fa inna hizballah, maka sesungguhnya parti, golongan, puak yang mendukung ajaran Allah, mereka lah yang akan mendapat kemenangan. Disebut dengan perkara-perkara ini. Disebut dengan perkara-perkara ini. Di mana mesti dipahami. Mesti dipahami, yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mengasihi mereka, mereka mengasihi Allah. Apa makna? Allah Ta'ala mereka mengasihi, mereka mengasihi Allah. Ditafsirkan oleh ayat yang lain. Di sini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran ditafsirkan oleh Quran, ditafsirkan oleh hadis Nabi, ditafsirkan oleh ulama-ulama sahabat tabi'in, ditafsirkan oleh para ulama. Di sana ada ayat Quran yang Quran menafsirkannya. Ulama tak boleh nak tipu. Kerana ada ulama-ulama ni ada yang nak tipu. Quran sendiri menafsirkan, Allah menafsirkan. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Ditafsirkan oleh firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika sekiranya kamu kasih akan Allah, kamu kasih akan Allah, ikut aku, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi. Macam sahabat-sahabat ikut Nabi. Nabi duduk di Mekah, Nabi ajak berhijrah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan rumah tangga, meninggalkan sementara, pergi ke Madinah, percaya perjaminan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, boleh balik semula ke Mekah. Keluarga dan harta boleh ambil balik. Hanya Nabi berjanji, ikut Nabi sampai ke Madinah. Yuhibbukum Allah wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala kasih berkamu dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad sallam, taati Allah dan taati Rasul. Kalau kamu berpaling daripada mentaati Allah dan Rasul, ketahui Allah Ta'ala tidak kasih kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ni kita ajak dia masuk Islam, dia tak mau masuk Islam, kita ajak dia duduk di bawah pemerintahan Islam. Duduk bawah pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam ni ideologi. Agama Islam adalah agama dan ideologi campur dua. Dalam Islam ni ada belaka. Ada orang kafir dia tak mau terima agama Islam untuk beribadat. Saya nak tinggal agama-agama yang dia sembah, yang dia puja. Tapi masalah kehidupan, ideologi. Ini ada Islam. Pemerintahan Islam, ekonomi Islam, perundangan Islam, kehakiman Islam ada dalam Islam. Undang-undang dalam negara, undang-undang antarabangsa ada dalam Islam.
Kalau sekiranya orang kafir boleh menerima ideologi komunis, komunis ciptaan Karl Marx. Karl Marx ni Yahudi Jerman, bukan Cina, bukan India. Orang Cina, orang India tempat kita ni sanggup masuk hutan berjuang di atas nama ideologi komunis, sanggup menegakkan ideologi sosialis sampai susah. Ideologi sosialis ini bukan daripada ciptaan kaum mereka, daripada Eropah. Mengapa mereka tak boleh terima Islam? Mereka tak masuk Islam, tak dipaksa, tapi pemerintahan Islam, ekonomi Islam, muamalah Islam, terima dulu. Mereka terima. Kalau mereka terima, mereka tengok Islam ni lebih adil daripada segala-galanya. Ini dia. Ini makna yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala menyertai mereka, mereka menjawab. Ini syarat yang pertama. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Merendah diri terhadap orang-orang yang beriman, menunjukkan keperkasaan terhadap orang yang menentang. Orang beriman merendah diri. Berlaku kekhilapan di kalangan orang-orang beriman. Kekhilapan berlaku, beza pendapat berlaku, kelahi berlaku. Zaman Nabi dulu kelahi, sahabat-sahabat bukan tak kelahi, tapi mereka merendah diri sesama beriman. Contohnya, dua orang sahabat kelahi pasal harta. Kelahi pasal harta. Pergi depan Nabi untuk dihakimi. Lalu Nabi SAW bersabda, nak beritahu pada kamu berdua ni, ada kalangan kamu berdua ni pandai bercakap, pandai berhujah. Aku berilah ke dia harta ni kerana dia pandai berhujah, pandai bercakap. Tapi ingat, sekiranya dia ambil harta ni kerana dia pandai berhujah, pandai bercakap, pada harta tu hak kawan dia, maka itu sebahagian daripada api neraka, kata Nabi. Lalu yang ni kata, saya beri ke kawan saya, saya beri kawan saya, tak mahu. Yang ni kata, saya beri kawan saya, tak mahu. Saya tak mahu. Hak ni tak mahu, ni tak mahu. Lalu Nabi mengadakan suluh, mengadakan perdamaian di antara satu sama lain. Berbalah pasal harta, bukan nak berebut harta, tapi warak. Nabi sebut dalam hadis, berlaku dalam umat zaman dulu, ada seorang beli tanah daripada seorang yang lain. Setelah dia buka tanah tu, dia gadi-gadi jumpa tempayan yang ada emas. Ada emas dalam tempayan tu. Dia pun pikul payang emas, pergi rumah kawan dia, dia beli tanah tadi. Aku jumpa payang dalam tanah hak aku beli tu, ambil kemulah. Kawan tu kata, aku jual dah tanah. Aku dah jual dah tanah dengan emas-emas sekali dalam tu. Dah aku beli tanah saja. Aku beli tanah saja. Aku tak beli tempayan ni. Ambil kamu emas. Dah aku tak mau. Aku tak mau. Aku jual dengan tanah. Sampai begitu. Kalau learning jawab dia, awak lari dengan payah-payah. Awak lari pikul lah, nak beritahu dah. Ini dah berbalah antara dua ni, tak mau. Ini warak. Ini makna warak. Warak inilah dia. Bukan warak tu jalan tunduk je. Itu bukan makna warak. Lama dapat piti je kebal. Nampak piti je kebal. Warak tunduk itu bukan. Warak ni begini. Ni sebut oleh hadis Nabi. Nabi kata, mu ada anak, ada anak. Anak lelaki ni ada anak puan, kahwin. Membesar dua ni, payang tu beri ke anakmu. Dua orang ni. Dia selesaikan dengan cara itu. Ini berlaku dalam umat zaman dulu. Ini dia. Azillatin a'izzatin 'alal kafirin. Imam mazhab berbalah. Imam mazhab berbalah. Berbeza pendapat. Imam Syafi'i mengatakan orang yang tinggal semayang dosa besar. Dosa besar. Tak jadi kafir, dosa besar. Anak murid dia Imam Ahmad mengatakan orang tinggal semayang jadi kafir. Kerana hadis man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja jadi kafir. Hadis ni, zahir hadis ni. Imam Syafi'i kata, dak, hadis ni amalan yang keras. Kalau dia kata semayang tu tak wajib, barulah jadi kafir. Kalau dia tinggal semayang, dosa besar. Tak jadi kafir, dosa besar. Imam Ahmad kata, dak. Imam Ahmad ni anak murid pada Imam Syafi'i. Guru dengan murid.
Lalu Syafi'i berjumpa dengan Ahmad. Tanya Ahmad, "Wahai Ahmad, betul kamu kata orang tinggal sembahyang jadi kafir?" Kata Ahmad, "Ya betul." Syafi'i tanya, "Dah dia nak masuk Islam macam mana pula?" Ahmad kata dia sembahyang pula. Syafi'i kata syarat sah sembahyang Islam. Sembahyang dia tak sah, nak sembahyang macam mana? Nak sembahyang macam mana? Dia jadi kafir. Nak jadi Islam sembahyang balik. Syarat nak sah sembahyang kena Islam. Tak sah sembahyang dia nak jadi Islam macam mana? Senyap Imam Ahmad. Itu antara guru dengan murid berdebat, berbahas. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeza pendapat. Imam Malik mengatakan di antaranya bila barang dia Allahu Akbar tak letak tangan dada. Syafi'i kata letak tangan dada. Allah beritahu Imam Malik, "Wahai Imam, anak murid ni Syafi'i ni mana ni punya pendapat lain pada Imam." Kata Imam Malik, cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak, melainkan cakap mereka yang ada dalam kubur ni, kubur Nabi. Imam Malik mengajar di masjid Nabi. Mereka yang ada dalam kubur ni kena terima cakap dia, tunjuk ke kubur Nabi. Orang lain tu tengok hujah. Kalau hujah dia kuat, kita tengok. Hujah dia tak kuat walaupun aku. Kalau hujah aku dia berasa tak kuat, dia boleh pakai hujah dia. Dia cerdik, dia pandai pada aku. Imam Syafi'i pergi sembahyang di Iraq. Dia mengaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid pada Abu Hanifah. Imam Syafi'i pergi sembahyang di Iraq. Sembahyang subuh tak baca kunut, tak sujud sahwi. Orang tanya pasal apa? Tak baca kunut, tak sujud sahwi. Syafi'i kata menghormati Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan kunut ni tak ada kecuali kunut nazilah. Bila berlaku bala bencana perang barulah kunut. Kalau tak ada apa-apa tak ada kunut lah. Syafi'i kata dok tiap-tiap subuh sunat ab'ad kena baca kunut. Kalau tak baca kunut kena sujud sahwi. Dia pergi ke Iraq tak baca kunut sembahyang subuh, tak sujud sahwi. Pasal apa? Menghormati Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, ini dia antara imam dengan imam, menghormati antara satu sama lain. Kita jadi masalahnya duduk balah pasal kunut tak kunut, duduk balah pasal tarawih 8 rakaat 20 rakaat, duduk balah lebih pada Imam Syafi'i lagi, lebih pada Imam Malik. Imam Abu Hanifah dengan Muhammad dengan Al-Baqir salah satu imam mazhab Syiah Imamiyah, ya Al-Baqir, mengikut mazhab Imamiyah qiyas tidak ada. Sumber hukum Islam ialah mengikut Syafi'i kita Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Sumber hukum Islam. Abu Hanifah tambah istihsan. Mazhab Imamiyah kata qiyas tidak ada. Adanya Quran, hadis dan Quran dan atrah, pendapat keluarga Nabi. Qiyas tidak ada. Qiyas ni ialah perkara yang tak ada hukum sebabnya sama. Itu makna qiyas. Itu makna qiyas. Contohnya dadah hukum dia haram dengan qiyas. Tak ada Quran, tak ada hadis mengatakan dadah tu haram. Menyalahgunakan dia haram, tak ada. Tapi adanya arak. Mengapa arak diharamkan? Dengan sebab mabuk, hilang akal. Maka dadah mabuk, hilang akal, merosakkan badan, maka haram macam arak juga. Ini qiyas, dia namakan qiyas, hukum dengan qiyas. Contohnya menjaga negeri daripada wabak ta'un. Firu minat ta'un, lari daripada ta'un. Ada hadis lari daripada ta'un. Sayyidina Umar nak melawat Syam, lalu Syam pada masa itu wabak ta'un, maka Sayyidina Umar tak masuk negeri Syam kerana ada ta'un di negeri Syam. Abu Ubaidah mati dengan sebab sakit ta'un. Banyak sahabat-sahabat mati kerana ta'un. Kerana banyak tentera-tentera Rom yang mati di medan perang sebab ratus-ratus ribu jadi penyakit ta'un. Mereka yang masuk
menyebabkan jadi sakit taun. Sayyidina Umar membatalkan lawatan dia sabar ada sempadan. Lalu orang kata lain berqada Allah Taala. Mun lain berqada dan qada Allah Taala, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata lain berqada dan qadar, pergi pada qada dan qadar juga, kata Sayyidina Umar. Abdurrahman bin Auf mengatakan Nabi SAW bersabda, bila ada penyakit taun jangan masuk ke negeri itu, takut jadi penyakit. Islam mengawal daripada penyakit wabak. Hari ini denggi ada dalam Quran. Ad-denggi tak ada dalam Quran. Taun ada, dalam hadis ada, tak ada. Tapi wabak baru, Ebola, macam-macam nama. Maka hukum syarak mesti mencegah penyakit-penyakit ini. Hukum syarak. Hukum syarak, ada orang kata hukum tasawuf, tak payah perkara minum darah air begitu aja. Tasawuf tak berpisah dengan syarak. Kalau tasawuf berpisah dengan syarak, tasawuf tak pakar. Tasawuf tak pakar. Imam Malik kata, man tafaqqa bi ghairi tafassuqin bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Kata Imam Malik dalam Iqazul Himam. Iqazul Himam ni syarah kitab hikam. Orang ngaji tasawuf ni kuat sangat kitab hikam. Baca tak kitab hikam tu? Ke tak erti baca? Iqazul Himam syarah kitab hikam. Dia sebut kata-kata Imam Malik, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfiqh tidak bertasawuf, tak jaga rohani dia, jadi fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Barang siapa yang bertasawuf tidak ada fiqh, jadi zandik. Zandik ni kafir tu. Kerana menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini bahaya. Jangan main. Ini semua ilmu Islam. Termasuklah wabak dalam masalah penyakit, wabak masalah ekonomi, riba diharamkan. Termasuk dalam Islam. Kita kena jaga. Jadi Imam Al-Baqir menolak qiyas. Qiyas tak ada. Abu Hanifah ziarah Madinah. Imam Baqir duduk di Madinah. Imam Syiah pergi di Madinah ziarah, kerana Baqir ni tua pada dia. Kata Al-Baqir, awak ni termasuk kalangan orang yang menolak hadis-hadis taqiyah saya, hadis-hadis datuk saya dan Nabi Muhammad SAW, menggunakan akal. Kata Abu Hanifah, sila duduk, saya nak tanya 3 soalan. 3 soalan saya nak tanya. Mana kuat lelaki dengan perempuan? Kata Al-Baqir, sudah tentulah orang lelaki lebih kuat. Saya nak tanya masalah pesaka. Mana banyak pesaka lelaki yang perempuan? Kata Al-Baqir, Quran mengatakan orang lelaki sekali ganda pada orang puan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi lelaki sekali ganda pada orang puan. Kata Abu Hanifah, kalau saya pakai hukum akal, saya akan kata orang puan sekali ganda sebab dia lemah. Tapi Quran kata lelaki sekali ganda. Allah Ta'ala maha mengetahui hikmatnya. Allah Ta'ala tahu. Kena pilih Allah Ta'ala. Saya tak pakai akal dalam bab ni. Saya nak tanya mana afdal dia antara semayang dengan puasa. Kata Al-Baqir, semayang lebih afdal. Bagaimana kalau orang puan tinggal semayang, tinggal puasa? Al-Baqir kata kalau dia tinggal semayang tak kena qada, tinggal puasa kena qada. Kata Abu Hanifah, itu hadis. Saya pakai hadis. Kalau saya pakai akal, saya akan kata tinggal semayang kena qada, tinggal puasa tak payah qada, kerana semayang lebih afdal. Saya nak tanya mana najis antara darah dengan air kecing? Al-Baqir kata sudah tentu dah air kecing yang lebih najis. Abu Hanifah kata kalau saya pakai akal lah, saya akan kata darah cukup dengan basuh, air kecing kena mandi wajib. Tiap sekali kali kecing kena mandi wajib sama, sebab air kecing ni lebih najis daripada darah. Saya pakai hadis. Hadis mengatakan orang puan tu beri darah haid nifas kena mandi, kecing tak wajib mandi. Saya tak pakai akal, saya pakai hadis juga. Kalau saya guna akal, kecing kena mandi sama. Al-Baqir bangun memeluk Abu Hanifah dan mencium Abu Hanifah, kerana menghormati ilmu yang ada padanya, kebijaksanaan yang ada padanya.
Ini dia azillatin 'alal mu'minin, merendah diri terhadap orang beriman, berani terhadap orang kafir. Hari ni apa dia? Duduk berlawan Wahabi dengan dak Wahabi, Syiah dengan dak Syiah, duduk berlawan. Israel lah, biarkan Israel, biarkan Yahudi bunuh orang Islam di Palestin. Pasal apa? Perang dengan Syiah, Syiah perang dengan Sunni, Sunni perang dengan Sunni, Syiah perang dengan Syiah, perang pasal mazhab. Zaman dulu dah buat dah perangan ni, nak jatuhkan Utsmaniyah, orang putih sokong Wahabi nak menegakkan kerajaan Salafi. Utsmaniyah adalah mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah dan mazhab Hanafi. Dibantunya gerakan Salafiyah, Wahabiyah di Riyadh, jatuhkan pemerintah yang wakil kerajaan Turki di masa itu. Dibantunya Shah di Iran untuk jatuhkan Turki. Dibantunya Imam Zaidiyah di Yaman untuk jatuhkan Turki. Ditolongnya Arab, Mesir dan lain-lain, kerana Turki bukan Arab kebangsaan. Dibantunya untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Akhirnya jatuh kerajaan, orang kafir takluk negeri orang Islam. Dia bagi-bagikan negeri orang Islam. Ada negeri yang besar, negeri yang kecil. Negeri yang besar, Saudi itu negeri besar, Jordan negeri besar, Syria negeri besar, Mesir negeri besar, Iraq negeri besar, itu negeri besar, Yaman negeri besar. Diberi pada raja-raja dan pemimpin yang menyokong kuasa barat. Negeri kecil pula, Kuwait, Qatar, Emirat, Bahrain, ni negeri kecil. Hak ni JKK. JKK ni hak ketua beri jadi negeri-negeri yang kecil ni. Hari ni jadi negara. Dan negara ni pula dibantu pula oleh barat. Berlawan sama sendiri supaya Israel selamat, kuasa-kuasa barat selamat. Ini tidak ada azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, merendah diri terhadap orang beriman, menunjukkan kepercayaan terhadap orang kafir. Ini dengan orang beriman berani sangat, dengan orang tak beriman kita merendah diri dengan orang tak beriman. Azillatin 'alal, merendah diri pada orang kafir, berani dengan orang beriman. Ini kena ingat ni. Orang beriman ni ada buat silap, buat salah, kita kena sabar. Sabar. Orang Islam ada buat salah, kita kena sabar. Orang yang lawan Islam ni kita dakwah dia, dan kita kena tegah dalam masalah agama. Ini kena faham. Ini sifat-sifat. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Berjihad berjalan Allah dan tak takut bercelaan orang yang mencela. Apa makna jihad? Perkataan jihad dalam bahasa Arab daripada al-jahdu dan al-juhdu. Jahada al-jahdu, al-juhdu, jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan wa jihadan. Orang mengaji Arab dalam bahasa Arab. Al-jahdu dengan makna al-masyaqqah, menghadapi kepayahan. Al-juhdu at-taqah, tenaga, menghadapi kepayahan untuk menegakkan Islam. Payah nak tegakkan Islam ni, sanggup hadap. Lama-lama lah, payah, sakit, kena macam-macam, kena sekak tu sekak ni, sabar menghadapi masyaqqah. At-taqah, mengembalikan tenaga, harta, fikiran, tenaga untuk menangkan Islam. Tak takut bercelaan orang yang mencela. Ada orang cela, kita tak berani. Ni dok setengah tu cari benda-benda yang orang tak cela. Kalau orang marah dah tak bercakap, tak boleh bercakap kerana orang marah, tak boleh, supaya orang mari berlaku. Akhirnya orang tak mari berlaku, orang tak percaya. Orang tak percaya kerana tidak ada keikhlasan, kesungguhan dalam hak. Ini adalah kumpulan Islam yang Allah Ta'ala jadikan ganti Nabi selepas Nabi tidak ada lagi. Jadi Nabi ini ada kekuatan dia sendiri yang kita baca. Keturunan dia kuat, kabilah dia kuat. Ini Nabi akhir zaman. Ini hikmat. Wallahu alam.